Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh mula ya? Tuan, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. وجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang mulia Engku Nora Ashikin binti Tok Muda Engku Datuk Haji Abdul Rahman, penyelia TFT tahap 3, yang dimuliakan Tuan Haji Razali, ketua kelas kita, yang dimuliakan para urustia, tafakuh fiddin, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya tak jemu-jemu kita membasahkan lidah kita dengan mengucap puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sekian kalinya pada pagi ini kita bersua, berjumpa, dapat kita bersama-sama online di dalam kelas Tafakuh Fiddin Yayasan Faham. Moga kita berada di dalam keadaan sihat sejahtera, di dalam naungan dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita dipelihara, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala wabak penyakit dan huru-hara. Moga-moga kita di dalam keadaan sihat walafiat, di dalam keadaan tenteram, di dalam keadaan kita dapat menjalani kehidupan kita seharian. Moga-moga dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmat dan kasih sayang serta taufik dan hidayahnya. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita Sabah Minggu. Slot yang pertama iaitu kita mengaji ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Kita pakai kitab Aqidatun Najim. Yang keduanya slot fiqh, iaitu kita pakai kitab Fiqh Manhaji jilid yang ke-8. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan baca kitab Aqidatun Najim, muka surat muka surat 117. Muka surat 117 kitab Jawi. Dan hikmah.
dan hikmah kitab Jawi, manakala buku Rumi kita ni muka surat 308. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan hikmah ini bilangan bahawa semalam dan siang 24 sa'ah. Maka tiap-tiap satu huruf benda kalimah syahadah mengkifarahkan, iaitu menghapuskan ia akan dosa satu sa'ah, satu jam. Jadi hadirin-hadirat yang dimuliakan, kita nak membahaskan berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nilai dia tingginya dua kalimah syahadah itu sehingga dibahaskan. Jadi kalau kita nak tengok berkenaan dengan ini dalam tafsir Fakhrul Razi, begitu juga di dalam kitab Kifayatul Ghulam, dia menceritakan seperti ini. Maknanya hikmah kalimah la ilaha illallah itu. Kalimah la ilaha illallah itu 24 huruf. 24 huruf. Jadi dia nak kabarkan hikmah kalimah itu, iaitu malam dan siang 24 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Jadi oleh kerana itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu makna mengkifarahkan dosa dalam masa 1 jam. 24 huruf dalam 1 jam. Jadi oleh kerana itu kita ni maksudnya memahami ataupun tidak kalimah itu. Jadi kalimah itu kalau kita mengaji tauhid seperti di dalam kitab Faridah dan juga di dalam kitab Aqidatun Naji ni, dia membahaskan tak dapat tidak yang berkait dengan kalimah syahadah ini, iaitu dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pecahan-pecahan dalam kepala kita. Pecahan-pecahan dia. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat, saya menyarankan dulu bahawasanya kita ni cair di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu. Dan 1 yang harus. 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang harus. Jadi oleh kerana itu sipir dia tu tak boleh lupa sepanjang kehidupan kita. Sebab nak memahamkan perkataan itu, iaitu selain daripada rukuk Islam, selain daripada rukuk iman yang terkandung perkataan-perkataan rukuk iman itu di dalam kalimah syahadah itu, lepas itu kita di dalam sembahyang mengucapkan tahiyat itu, tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi amat malang kalau sekiranya kita tak nampak dari sudut ilmunya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebabnya dia tu besar kelebihannya. Jadi kalau kita mengaji secara detail dan kita tuan-tuan puan-puan mengikuti kelas Tapokuh PD ni 4-5-6 tahun dah kita mengikutinya, daripada kita mengaji kitab Faridah itu, kitab Faridah, lepas itu mengaji kitab Lunah Pengetahuan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, Lunah Pengetahuan, beli belaka dah Lunah Pengetahuan ni. Ini kitab ni, kitab Lunah Pengetahuan masa kita kelas dulu. Saya buat tempahan beli untuk memudahkan kita ingat. Dia panggil kitab Lunah Pengetahuan. Ada belaka? Ada. Mengikuti Tafakuh Fidin kelas dulu. Ada kitab ni? Lunah Pengetahuan sifat 20. Ada? Ke hilang dah? Ada Ustaz. Ada Lunah Pengetahuan itu. Jadi kitab Lunah Pengetahuan itu, kalau kita boleh nampak sipir dia, iaitu sifat 20. Kita katakan sifat 20 itu terbahagi kepada 4 bahagian.
Nak kabarkan dalam kitab Aqidatul Naji ni, kita mencungkil pada hari ini hikmah. Hikmah besarnya, kata di pengarang Tuan Minal, Syekh Tuan Minal ini, dia khabar maknanya 24 huruf kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Jadi 24 huruf ini menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa di dalam 24 jam sehari semalam. Maknanya kalimah 24 huruf, kita ni ada 24 jam. 12 siang, 12 malam. Jadi 24 jam. Jadi kalimah la ilaha illallah ini 24 huruf. Jadi satu huruf mengkiparahkan masa kita sejam. Jadi pagi tadi kuliah subuh bersemuka kali pertama, kuliah subuh di surah 500 membahaskan berkenaan dengan suratul asri. Suratul asri, masa. Jadi kita masa ni saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Bila sebut masa ni 7 kategorinya. Saya ulang balik. Saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kita akan berlaku sesuatu perkara, termasuk kematian, termasuk nikmat, termasuk musibah, termasuk yang kita suka, yang tak suka, dalam masa 7 kategori ini. Dan dalam masa yang sama, kita ada 7 hari dan kita akan mati di dalam salah satu daripada 7 hari ini. Kita akan mati dalam salah satu daripada 7 hari ini, tetapi kita tak tahu tarikhnya, waktunya, saatnya, jamnya, tahu bila. Kita akan mati dalam 7 hari. Hari-hari yang 7. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sahabat-sahabat kita yang mendahului, mak ayah kita yang mendahului, mereka ini meninggal dunia pada 7 hari ini. 7 hari ini. Kita wallahu a'lam dalam hari yang 7 ini. Jadi oleh kerana itu, dasarnya dia nak mengabarkan kelebihan kita mengucap 2 kalimah syahadah dalam kitab Aqidatul Najinya, ataupun dalam kitab tafsir Fakhrul Razi, saya kabarkan tadi, Syekh Fakhrul Razi, dia menyatakan demikian juga. Lepas itu kitab Kifayatul Ghulam, dia memetik dari kata Fakhrul Razi, Syekh Fakhrul Razi, iaitu tafsir Fakhrul Razi. Tafsirnya jilid banyak, 16 jilid. Di situ dalam tafsir Fakhrul Razi itu, dia menyebutkan bahawa 24 jam ini, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf, dia akan menutup kita apa nama daripada 1 jam 1 kalimah itu. Itu nilai dia. Nilai dia seperti disebut nama Allah. Nama Allah. Kita sebut Allah. Nak mati pun sebut Allah juga. Lepas itu hantu syaitan pun kita sebut Allah, maka dia gementar. Syaitan ni cabut lari apabila disebut nama Allah. Jadi nak kabarkan di dalam kitab Lunas Pengetahuan ini, makna sipil dia, kita nak memahamkan kalimah 2 kalimah syahadah ini, iaitu sifat 20 terbagi kepada 4, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lepas itu 4 ini, nafsiyah tu 1 wujud, nafsiyah. Salbiyah tu 5 seterusnya, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, apa nama ni, wahdaniyah.
salbiyah, ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Lepas itu ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu dia. Kita nak memahamkan seperti mana yang disebut dalam kitab ini, baru kita faham. Bila sebut la ilaha illallah, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus terbagi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Kita boleh tafsirkan ataupun kita boleh, dia istilahnya maknanya kita macam ilmu paraid, mana jumlah itu. Jadi kita kena faham, sebabnya nilai dia tu besar. Makna satu kalimah huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu mengkiparahkan dosa kita, menutupkan dosa kita dalam masa sejam. Makna 24 huruf 2 kalimah syahadah itu maksudnya mengkeparatkan, mengkifarahkan, menghapuskan, memansuhkan dosa kita dalam 24 jam kalau kita mengambil iktibar daripada itu. Jadi terbagi kepada 4. Lepas itu terbagi kepada 2 pula. Makna ketuhanan, istighna, lepas itu iftikar. Istighna 11 sifat. 11 sifat istighna. Jadi sebelum kita masuk kepada sifat istighna 11, sifat iftikar 11, sifat iftikar 9, sebelum masuk kepada itu, maka kita kena khatam dulu sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu. Artinya matan, wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baharu alam, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala juga yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, barang yang antara langit dan bumi itu kewujudan Allah. Dia punya matan ataupun membatang sifat-sifat wajib mustahil kepada Allah Ta'ala. Barulah kita faham konsep dia, martabat dia, betapa besarnya kalimah, 2 kalimah itu, iaitu kalimah syahadah Rasul, syahadah Tauhid. Barulah kita faham artinya. Bila kita contohkan tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, meliputi itu sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus, satu kumpulan. Lepas tu terbagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lepas itu terbagi kepada 2, iaitu 11, lepas itu iftikar 9. Jadi kita sebelum melangkah kepada istighna iftikar, kita kena tahu nafsiyah itu. Nafsiyah tu akal tak boleh terima sekiranya zat Allah Ta'ala itu tak ada. Itu nafsiyah, ya ampunya zat. Akal tak boleh terima sekiranya zat Allah Ta'ala itu tak ada. Jadi zat Allah Ta'ala itu tak ada bermakna lemah dari segi ketuhanan. Tu. Nombor 2, salbiyah, menafikan barang yang, menafikan sifat yang tak berpatutan dengan Allah Ta'ala. Sifat tak layak kepada Allah Ta'ala. Itu salbiyah, menolak. Lepas itu sifat ma'ani, tiap-tiap sifat yang maujudah. Sifat-sifat yang ada, berdiri dia, ataupun sifat itu menumpang pada zat, jadi mensabitkan hukum ataupun mensabitkan Allah membuat sesuatu.
Itu sifat ma'ani. Lepas itu sifat ma'nawiyah 7 tu. Ma'ani 7, ma'nawiyah 7, salbiyah 5, nafsiyah 1. Tiada maujud pada zahir. Sifat ma'nawiyah tak ada maujud, tak nampak pada zahir dan tidak terupa ataupun terbayang pada akal. Jadi tuan-tuan sekarang ni, kalau kita nampak kepada peri pentingnya kita memahami tersebut, memahami sifat-sifat dan bahagian itu, maka nak tasdik dalam hati kita seperti membaca Fatihah. Itu belum kita masuk dalam sifat istighnaq. Sifat istighnaq 11. Sifat istighnaq tu apa makna? Apa makna? Sifat istighnaq. Maha kaya Allah. Maha kaya Allah. Jadi sifat yang kategori dalam istighnaq itu menunjukkan maha kaya Allah. Maha kaya Allah itu menunjukkan sifat-sifat tu, wujud, qida, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu sifat yang mengabarkan Allah tu maha kaya. Sifat wujud, qida, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu. Saya nak sebut contoh, tuan-tuan fahamlah ke dah? Kalau soal mesti ingat punya. Mesti ingat, boleh pecah sampai la ilaha illallah itu 50. Muhammadur Rasulullah itu 16. 50 campur 16 jadi 66 aqaidul iman dalam kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Kalau kita nak uji boleh 50 tu boleh, sebabnya nilai dia faham. Kita ni sekarang ni membahaskan hikmah la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah. Kita kata ataupun la ilaha illallah, syahadah tauhid, syahadah rasul. Jadi kalau kita tak faham, artinya maknanya sebut sajalah kalau tak mengamati hakikat. Hakikat kita pergi ke pasar bermakna bukan nak borok di pasar. Kalau borok, kedai makan lagi sedap berborok. Hakikatnya kita pergi ke pasar itu kita nak cari sayur, nak cari lauk. Itu umpamanya kita pergi pasar itu nak mencari sayur, nak mencari lauk, ikan ke daging ke apa begitu, ketar ke soto, tak kisah. Jadi bermakna kita tahu tujuan kita nak ke pasar pada pagi ni. Pasar pekan tutup lagi tak? Pasar pekan tutup lagi. Tujuannya nak mencari sayur, nak mencari lauk. Maka tak kiralah sayur apa mengikut selera kita nak masak hari ni, dan lauk apa mengikut selera kita nak makan pada hari ni. Jadi begitulah juga dengan kalimah la ilaha illallah itu, Muhammadur Rasulullah, iaitu maknanya kita memahami 2 konteks ini, 2 kalimah ini, iaitu peringkat syahadah tauhid, peringkat syahadah rasul. Boleh faham? Sebabnya nak kabarkan 24 huruf kalimah syahadah itu, 24 huruf ni maknanya menghapuskan dosa kita 24 jam sekiranya kita mengucapkan kalimah itu. Boleh? Boleh? Cuba tuan-tuan ulang balik saya mana cakap tadi. Ringkasan. Ulang balik. Siapa boleh ulang? Dia nak kabarkan hikmah itu. Jadi bila hikmah itu kita tahu dia punya rahsia-rahsia dia. Kalau sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, budak tadika apa reti sebut. Tapi kita ni bukan tadika.
Kita ni bukan tadika. Makna kalimah ini ibaratnya masa hidup, dekat nak mati, barzah, bangkit daripada mahsyar. Itu nak faham betul. Jadi siapa boleh cerita ringkasan kepada apa yang saya sebut tadi? Boleh cerita? Sila. Wakil. Boleh cerita. Ustaz, saya cuba Ustaz. Cuba sila. Kalimah syahadah ini meliputi kalimah syahadah tauhid dan syahadah rasul. Ya. Dia mempunyai 24 huruf. Ya. Kalimah syahadah ni dia menghapuskan dosa kita 24 jam. Ya. Sekiranya kita mengucapkan kalimah itu. Okey. Itu je. Tepat. Tepat. Maknanya hikmah kalimah itu. Satu. Yang kedua, terima kasih. Yang kedua, saya nak apa cara di dalam kita nak memahami dua kalimah itu. Dari segi mana? Kita nak mencongkel hikmah 24 jar itu, 24 huruf itu mengkiparahkan 24 jar dosa kita. Dari segi mana? Kepahaman kita kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sila. Kita berkongsilah. Sahabat kita menyebut makna perkataan ataupun memberi jawapan yang saya tanya tu mutiara ilmu. Kita berkongsi. Maksudnya apa yang saya cakap tadi betul lah. Betul lah. Seperti mana yang disebut oleh Cikgu Nur Arifah. Soal lagi, apakah hakikat kita nak faham itu? Kita nak reti. Kita nak nampak hikmahnya. Sila. Nak nampak kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Segi mana? Cepat sikit. Kita kena memahami sipir mana. Jangan malu-malu lah. Saya sebut belaka dah tadi, cuma nak ulang je. Memahami sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Lepas itu kemudian sifat iftiqar dengan istighna. Ada syahadah tauhid itu ada 50. Ya. Kalau syahadah rasul tu ada 16. Itu dia. Terima kasih Ustaz Saifuddin. Betul lah. Jadi kita nak memahamkan hikmah seperti Cikgu Nur Arifah sebut tadi dan Ustaz Saifuddin sebut tadi, mana dalam konteks itu bila kita bersyahadah, bila kita menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah mana meliputi hikmah. Lepas tu cara nak rahsia, nak faham, nak mengerti, iaitu kita mengerti ataupun memahami sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Nombor satu. Nombor dua, kita memahami pembahagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah serta pengertiannya. Dan akhir sekali, kita memahami sifat istighna, sifat iftiqar. Lepas itu kita bahas pula berkenaan dengan Muhammadur Rasulullah itu 16, makna La ilaha illallah itu 50, Muhammadur Rasulullah 16, artinya 50 campur 16, 66. Cabangnya 66, bahagiannya 66, cawangnya 66, cawangannya iaitu kita memahamkan hikmah, maknanya 24 huruf kalimah syahadah itu, syahadah tauhid, syahadah rasul, maka kita nampak dia punya kelebihannya. Boleh faham? Sahabat-sahabat kita dah menjelaskan itu, membantu kita nak memahamkan lagi. Kadang-kadang saya cakap tak faham. Jadi sahabat kawan-kawan kita menerangkan apa yang saya terangkan tadi. Saya ni
mencungkir daripada kitab Aqidatun Najih seperti kehendak pengarang. Itu hikmah. Boleh. Saya kira boleh lah tak? InsyaAllah. Dan adalah hurufnya sekalian jaufiyah. Jaufiyah. Jaufiyah ni mana? Jauf kalau kita ngaji tajwid. Jaufiyah. Lepas itu syafawiyah. Dan adalah hurufnya sekalian jaufiyah dan tiada pada hurufnya syafawiyah kerana isyarat kepada bahawasanya sayugia mendatang dengan dia. Mendatang kalimah syahadah ni, dia daripada apa nama ni, khalis, rongga. Rongga. Dan iaitu hati, tiada daripada bibir, mulut jua. Jaufiyah ni, dalam rongga. Lepas tu syafawiyah ni bibir. Kalau kita mengaji sifat huruf, makhraj huruf, mengaji tajwid ni. Sifat huruf, maharat huruf dia ada kerongkonya, ada lidahnya, apa begitu gini, maka dia tu di dalam hati, huruf-huruf dia tu. Alif, la, la, bukan di bibir. La, tak bibir. Pa, fa tu bibir. Ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dipanggil tidak bibir. Ba ni bibir. Ini dalam jaufiyah, mana dalam rongga. Maksudnya kalimah itu di dalam jiwa sampai ke hati. Imam Syafi'i khabar segi tahayat kita telunjuk ni, dalam kitab Sabilah, telunjuk ni dia khabar ada satu urat. Kata Imam Syafi'i, ada satu urat jari kita ni, ada satu urat, maka urat di jari telunjuk ini terus pergi kabel dia ke hati. Sebab itu asyhadu an la ilaha illallah. Sebab itu kalau sekiranya kita tidak ada jari telunjuk, tak ada jari telunjuk, maka tidak disunatkan tukar ke jari lain. Itu dia tahiyat. Kita gini jari. Tidak disunatkan apa nama ni, tukar ke jari lain. Tiba-tiba kita tukar gini. Tahiyat ibu jari. Tak. Kita mesti hakikatnya jari kita ni ada. Sunat kita pandang ke tempat jari walaupun putus. Na'udzubillah. Itu bahas ulama fiqh membahaskan berkenaan dengan syahadah tauhid dengan syahadah Rasul. Rukun syahadah ada berapa perkara? Berapa? Rukun syahadah. Itu jangan lupa pula. Rukun syahadah berapa perkara? Siapa boleh jawab? Fardu syahadah berapa perkara? Kita ambil fardu syahadah dulu. Berapa? Fardu syahadah berapa? 2. Apa dia? Fardu syahadah. Iqrar dengan lidah, tasdik dengan hati. Itu fardu syahadah. Iqrar dengan lidah, kita sebut la ilaha illallah tu dengan lidah. Lepas itu tasdik dalam hati, aku naik saksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan tiada padanya satu huruf yang bertitik tetapi sekaliannya sunyi daripada titik, kerana isyarat kepada bahawasanya sayugia bagi orang yang mengucap dengan dia, dengan kalimah syahadah itu, bahawa sunyi ia daripada ma siwallah, selain daripada Allah. Kalimah syahadah tu tak ada titik. Kalimah syahadah tu tak ada titik. Kalimah syahadah tak ada sebarang titik. Artinya
hakikatnya orang yang menyebut kalimah syahadah itu bila dia mengucapkannya maka tidak ada melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Makna hikmah rahsia dia tu. Begitu juga Fatihah. Fatihah tu huruf apa yang tak ada dalam Fatihah? Huruf apa? Siapa dapat jawab? Huruf-huruf yang bersifat neraka. Huruf apa? Dalam kitab mana tu? Huruf apa? Huruf ya? Huruf Zai. Zai. Lagi? Huruf tafashi, huruf shin. Shin. Lagi? Huruf zo, huruf zo. Huruf zo. Lagi? Ada berapa? Jumlah berapa? Kalau tak silap 14 je. Ya, lebih Tak sangat silap lah. lah 14. Nanti kita ambil kitab. Kita ambil kitab. 7 Ustaz. Fa, Jim, Zai, Kho, Zo, Sa, Shin. 2, 4. Kita ambil kitab betul. Kitab Miftahul Jannah. Kitab Miftahul Jannah dalam muka surat 37. Dia khabar tidak ada huruf dalam Fatihah. Huruf Sa. Ada 7. 7 huruf. Tak ada dalam Fatihah. Huruf Sa. Huruf Jim. Huruf Kha, huruf Zai, huruf Shin, huruf Za, huruf Fa. Itu 7 huruf. Itu dia 7 huruf. Itu dia. Dalam kitab Miftahul Jannah. Siapa ada kitab Miftahul Jannah? Kitab Miftahul Jannah, saya sebut-sebut semua. Kitab Miftahul Jannah tu ada 4 kitab, 5 kitab dalam Miftahul Jannah ni. 5 kitab. 5 kitab. Nombor 1 Usuluddin, nombor 2 Usulut Tahqiq, nombor 3 Mau'izatul Linnas, nombor 4 Tajwid, lepas tu nombor 5 Asraruddin. Di tepi. Asraruddin. Rahsia agama. Tu. Saya ulang balik, huruf yang tak ada Sa, Jim, Kha, Zai, Shin, Za, Fa. Dalam kitab Miftahul Jannah muka surat 37. Sebab apa huruf itu tak ada? Sebab apa huruf tak ada? Huruf-huruf yang 7 ni. Ulama kaji belaka. Saya bagilah jawapannya dalam kitab. Bukan jawapan saya, dalam kitab Miftahul Jannah muka surat 37. Dia khabar sebabnya sebabnya Fatihah tu, sebabnya huruf-huruf ini nama neraka. Huruf-huruf ini nama neraka. Huruf Sa namanya neraka Sabur. Huruf Jim namanya Jahannam. Huruf Kha namanya Khalidin. Huruf Zai namanya Zamharir. Huruf Shin namanya Syaqawah. Huruf
Za, nama neraka Zulmah. Dan yang ketujuh Fa, nama neraka Faraqah. Itu dia. Huruf yang tak ada dalam Fatihah sebabnya nama neraka. Itu hikmah-hikmah dalam kitab Miftahul Jannah. Beli kitab Miftahul Jannah ni. Untuk beli satu kitab dapat 5 kitab. Dalam ni ada 5 kitab. Usuluddin, Usulul Tahqiq, Mau'izatul Linnas, Tajwid, lepas itu Asraruddin. Kita mencongkel berkenaan dengan hikmah-hikmah. Mungkin tuan-tuan semua ada pernah dengar. Saya selalu juga sebut dalam kuliah-kuliah tu. Saya sebut dalam kitab Miftahul Jannah. Kalau siapa mengikut kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah subuh, maknanya kuliah duha, saya rajin menyebut. Jadi saya sarankan tuan-tuan, belilah kitab Miftahul Jannah. Boleh jadi hak Rumi pun ada agaknya. Ada. Hak Rumi, Miftahul Jannah. Biasanya hak Rumi itu Ustazah Nur Aini Abu tu lah. Biasa mengalih bahasa. Ada kitab ni. Miftahul Jannah ada. Tuan-tuan ada kitab Miftahul Jannah? Tak ada? Tak ada kan? Beli ada, beli. Miftahul Murid je ada. Oh, Miftahul Murid. Miftahul Murid online. Miftahul Murid. Namanya Miftahul Jannah. Kitabnya apa nama ni? Sedap mengaji kitab ni. Muka dia ada 43 muka surat. Saya mengaji dulu hak dalam, lepas tu hak luar mengaji. Seronok sangat. Sebabnya di dalam kitab ini juga dia ada kisah pintu semayang, kunci semayang, anak kunci semayang. Dia membahaskan. Sedap juga. Maknanya muka surat 28. Muka surat 28 dia ada soal jawab. Muka surat 28 ni. Di khabar, jika ditanya orang kepada kita takbiratul ihram dinama semayang, dan mana kunci semayang, dan mana anak kunci semayang, dan mana membukakan semayang. Dia rahsia-rahsia dia tu. Ada pun takbiratul ihram tu pintu semayang. Takbiratul ihram pintu semayang. Fatihah kunci semayang. Niat anak kunci semayang. Lepas tu salam membukakan semayang. Cantik. Tapi kalau kita tengok betul, maknanya pintu semayang tu, takbiratul ihram tu, makna kita memasuk ke dalam semayang tu. Masuk dalam semayang tu makna takbiratul ihram tu lah. Dia khabar pintu. Fatihah tu kunci. Mula-mula baca Fatihah, dinisbahkan rukun. Lepas tu niat anak kunci. Kalau tak niat tak jadi. Lepas tu salam membukakan pintu gitulah. Muka surat 28. Itu saya khabarkan, disarankan beli kitab ni. Tak ada orang mengajar masjid, tak ada. Kalau orang kalau dia membaca, dia tak mengaji, tak faham. Kalau dia beli saja, baca masjid, tak faham. Itulah hikmah dia. Dan berkata Fakhrul Razi, itu saya khabar tadi. Berkata Fakhrul Razi, Syekh Fakhrul Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, iaitu tafsir Fakhrul Razi, 16 jilid. Tuan-tuan pernah menengok kitab Fakhrul Razi? Tak? Ke ada dalam simpanan? Fakhrul Razi ni tafsir Quran. Tafsir Quran besar lagi pada Ibnu Katsir. Ada pada tuan-tuan tu. Fakhrul Razi ni kalau tengok kedai kitab, RM2,000 tunai. 2,000. Tafsir Ibnu Katsir tu tuan-tuan beli 500 tak? Terjemah tu. Terjemah 500. Fakhrul Razi ni 2,000 hak Arab tu lah. 2,000, kitabnya besar. Ada dalam almari saya tu. 16 jilid tafsir Quran, 30 juzuk.
16 jilid, 16 bukunya. 16. 16 bukunya Fakhrul Razi. Jadi kata Syekh Fakhrul Razi. Saya tunjuk sekejap. Tafsir Fakhrul Razi jilid yang ke-16 ni. Fakhrul Razi 16 jilid ni. Jilid yang ke-16 Al-Mujallidus Sadis Asyara. Tafsir Fakhrul Razi 16 jilid. Jadi disebut tafsir Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib, sedap dia punya apa nama ni, dia punya huraian di panjang ceritanya berkenaan dengan tafsir ni. Ini tafsir Fakhrul Razi. Tu tafsir Fakhrul Razi. Sebagai maklumat. Sebagai maklumat. Jadi dalam kitab ni dia ambil, telah berkata Al-Fakhrul Razi, Syekh Fakhrul Razi, dan hanya senyeng adalah ia 7 kalimah, kerana bahawasanya maksiat tiada ada ia melainkan daripada segala anggota 7. Itu Fakhrul Razi kata. Maknanya segala maksiat itu dilakukan 7 kalimah. Lepas itu 2 telinga dan 2 mata dan lidah dan 2 tangan dan perut dan faraj kemaluan dan 2 kaki dan pintu neraka Jahannam itu 7. Neraka Jahannam itu pintu 7. Maka tiap-tiap satu kalimah daripadanya mengkifarahkan ia akan maksiat satu anggota dan menutup ia akan satu pintu daripada pintu Jahannam. Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah. Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah. Itu nak kabarkan betapa nilainya kalimah syahadah itu, syahadah tauhid, syahadah rasul. Jadi bila kita menengok begitu gini, adakah kita tak gairah ataupun adakah kita tak bersungguh-sungguh nak memahami tentang kalimah itu? Dah nampak dah. Jadi tak dapat tidak kita memahami pecahan-pecahan daripada sifat 20 itu, bahagian-bahagiannya. Bahagian-bahagiannya. Boleh sebut, siapa boleh sebut hak 50 tu? Yang 50 aqaidul iman, la ilaha illallah tu, maknanya salah silah dia, boleh sebut? 50 bermula daripada istighna ibtikar, nak menjadikan 50. Boleh? Siapa apa makan cekok? Makan cekok. 50 ni, 50 istighna sebelah, hak wajib, mustahil sebelah, jadi 22. Ambil daripada ringkasan dia 3, lawan 3, jadi 20. Nah, campur 2, 28. Tak? Istighna sebelah, lawan sebelah. Ambil 3, lawan 3, jadi 6. Jadi sebelah campur apa nama ni, 6 berapa? Bukan 22 tambah 6 ke? 22 tambah 6, sebelah lawan sebelah. 28 28. Sebelah hak wajib, sebelah hak mustahil.
jadi 22. Na ambil lawan 3, ambil lawan 3 jadi na. Jadi 22 campur na jadi 28. Itu. Lepas tu ibtikar 9 lawan 9 jadi 18. Ambil 2 lawan 2 jadi 4 jadi 22. 9 lawan 9 18. 2 ambil 2 jadi 4 jadi 22 campur. 22 campur dengan 28 berapa jadinya? 50. Itulah dia 50. Maknanya itulah sipir dia. 11 wajib dalam istighnaq, 11 mustahil, 11 hak wajib apa dia? Wujud kidam bakar samak basar kala, 11 sifat. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Lepas tu dia ambil arti ambil tu benda maksudnya ringkasan yang dikatakan Allah kaya tu. Allah kaya sebab Allah tak mengambil faedah segala perbuatannya. Kaya Allah itu. Lepas itu nombor 2, tak wajib Allah Ta'ala buat sesuatu. Allah kaya. Dan yang ketiganya, sekalian makhluk tak ada memberi bekah dengan kuat. Sekalian makhluk ni lemah, melainkan Allah kaya. Itu tiga perkara tu. Rumusan daripada sifat istighnaq itu. 11 sifat tadi hak wajib, rumusan dia itu 3. Nombor 1, Allah tak ada mengambil faedah. Nombor 2, tak wajib Allah Ta'ala berbuat sesuatu. Nombor 3, makhluk tu tak ada kuat. Itu ringkasannya. Jadi 3 lawan 3. Jadi na 22 campur na jadi 28. Lepas tu ibtikar, sekalian makhluk tu berkehendak kepada Allah. Sifatnya 9 lawan 9, 18. Lepas tu dia ambil 2 daripada sifat itu, ringkasan dia mana baharu alam. Makhluk dalam alam ni berkehendak kepada Allah. Ringkasan dia tu. Lepas tu mana sekalian makhluk tidak ada memberi bekah dengan tabiat dia. Itu 2. 2 lawan 2 jadi 4. Sebab manusia tu ataupun makhluk, contohnya harimau, kadang-kadang harimau ada ikhtiarnya tak menerka kita. Tok bomong rimau. Yang dia tak ada memberi bekah, memberi kesan, melainkan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Itulah maksudnya nak faham daripada apa nama ni hakikat kalimah syahadah itu. Syahadah tauhid, syahadah rasul. Jadi syahadah rasul tu 16 tu apa benda? Berkenaan syahadah rasul, dia ambil sifat rasul. Sifat rasul tu dia ambil 3. Sidik, amanah, tabligh. Sifat wajib 3. Lawannya 3. Jadi nah. Lepas itu dia ambil pula rukun iman. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat. 4 lawan 4 16. 4 lawan 4 16 pula. 4 lawan 4 jadi 8. Lepas itu dia ambil pula sifat harus. Sifat harus. Tadi sifat wajib 3, sifat harus 1. Lawan 1 2. Itulah sifat dia berkenaan dengan apa nama ni 16 aqaidul iman berkenaan dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi 50 tadi syahadah rasul campur dengan
syahadah 50 syahadah tauhid campur dengan 16 syahadah rasul, dia jadi 60. Jadi comel kalau kita ingat betul-betul dalam kepala. Ingat seperti mana membaca Fatihah. Jadi kalau nak rujuknya dalam kitab Lunah Pengetahuan ni, baca sesa Lunah Pengetahuan tu, kita akan nampak. Boleh? Dan yang kedua, melengkapi atas segala makna aqaid tauhid. Aqaidut tauhid, makna simpulan tauhid. Dan yang demikian itu setengah daripada barang yang dituntut dan dengan dia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasul alaihi salatu wassalam daripada jawami'ul kalim yang tiada terhingga segala maknanya. Lepas itu melengkapi aqaid pegangan kita, makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wassalam, maknanya mereka ini jawami'ul kalam. Cakap sikit, pengertiannya banyak, maknanya tak terhingga maksud-maksud yang tersurat daripada kalimah-kalimah ataupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya nak khabarkan, nak beritahukan, maksudnya kita mencungkil hikmah ataupun asrar, iaitu rahsia kalimah syahadah itu, iaitu syahadah tauhid, syahadah rasul. Jadi rumusannya, apabila nak tahu rahsia betapa nilainya, menutupkan dosa kita 24 jam bila mengucapkan dua kalimah syahadah itu, maknanya tak dapat tidak kita kena memahami berkaitan dengan sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah, begitu juga bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena faham di situ. Lepas itu barulah terbit rukun Islam, lepas itu terbit rukun iman. Jadi cantik sangat, kemas sangat. Ibarat saya khabar tadi, nak pergi ke pasar, ada cita-cita kita nak pergi ke pasar tu, nak beli sayur dan nak beli lauk. Kita fokus. Jadi memahamkan rahsia kalimah syahadah, syahadah tauhid, syahadah rasul, itulah pecahan-pecahan yang kita boleh dapat berkenaan dengan pembahagian sifat 20 itu. Saya nak tanya sekali lagi. Cuba makna cuba sebut hak dari saya khabar tadi, nak memahamkan hakikat macam mana boleh kita faham syahadah itu. Sekali lagi. Nak faham rahsia ni, dia punya sifat dia mula daripada mana? Kita nak memahami daripada mana? Siapa boleh jawab? 50 dengan 16 tadi. 50 dengan 16 itu. 50 16 tu, sebelum 50 dengan 16 itu, dari mana pula punca dia? Istigna tu ada sebelah, lawannya sebelah. Lepas tu ihtiqarnya ada 9, lawannya ada 9. Lepas tu istigna 3 lawan 3. Ihtiqar tu ambil 2 lawan 2. Rangkasan dia, hakikat dia yang dikatakan Allah itu kaya, yang hakikat dia dikatakan Allah itu berkehendak makhluk belaka kepada Allah Ta'ala. Jadi puncanya sifat wajib, sifat mustahil, sifat haru, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lepas itu istighna, lepas itu iftiqar. Istighna 11 lawan 11 jadi 22. Ambil 3 lawan 3 jadi na. 22 campur na 28. Lepas itu iftiqar 9 lawan 9 18. Lepas tu 2 lawan 2 4 jadi 22. 28 campur 22 jadi 50. Itu kita faham. Dia punya rajah dia. Bila rajah dia, kita menyebut la ilaha illallah,
50 situ. 50. Kalau tak dapat bayangkan 50 hak seperti mana kita bahaskan ini, bermakna dia tidak akan nampak kalimah syahadah tauhid itu. Begitu juga 16, dia tidak akan nampak Muhammadur Rasulullah. Saya doakan moga-moga tuan-tuan, puan-puan sekalian dapat memahami hak saya nak luahkan ni. Saya nak luahkan ni maknanya supaya kita sebelum mati ni, sebelum kita mati menghembuskan nafas yang terakhir, moga-moga kita fahamlah betapa nilai kalimah syahadah, iaitu syahadah tauhid, syahadah Rasul, memberi makna sebenar-benar makna, sebenar-benar hakikat, sebenar-benar rahsia kepada penganut agama Islam sekiranya dia memahami berkenaan dengan ilmu aqaidul iman. Itu dia. Jadi Rasulullah ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perkataannya pendek tetapi pengertiannya amat mendalam sekiranya kita mencungkil habis-habisan berkenaan dengan pengertian tersebut. InsyaAllah kita sambung lagi berkenaan yang selanjutnya minggu depan insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti 5 minit nak minum air. Wallahu a'lam.